Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Okey, walaupun tajuk ini kamu sudah buat dia punya projek dan buat beberapa dan buat eksperimen, cikgu akan ulas balik sebab kadang-kadang cara kamu faham tidak seperti yang sepatutnya cikgu mahu kamu faham. Kadang-kadang ada yang salah konsep, salah memahami. Okey, mikroorganisma bab 1. Okey, kalau kelas biasa, cikgu akan suruh kamu ambil air di dasar kolam dan tengok di bawah mikroskop. Dan bila tengok di bawah mikroskop, antara yang diperhatikan ini. Okey, ini contoh air kolam. Okey, di dalamnya itu ada banyak mikroorganisma. Okey, yang besar ini paramecium. Paramecium, bakteria tidak nampak. Halus. Sebab protozoa ini besar. Jadi kalau bakteria tidak nampak, maknanya virus lagi tidak nampak. Jadi apa makna mikro? Mikro ini kalau dalam skala matematik ialah 10 negatif 6. Okey, mikro kalau dalam skala matematik ialah 10 negatif 6 ataupun 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 meter. Jadi maknanya ini kita panggil mikro. Itu sebab dipanggil mikroorganisme. Jadi, pada skala ini, pada saiz ini, kita tidak boleh perhati di bawah dengan mata kasar. Mesti dilihat di bawah mikroskop. Jadi, perasankah perkataan mikro? Mikroskop digunakan untuk melihat objek-objek seni. Contohnya mikroorganisme. Okay, next. Okay, flora normal. Okay, apa dia? Masih juga mikroorganisme, bukan bermakna kalau flora ini tumbuhan. Okay, tengok. Kamu boleh tengok buku teks. Siapa yang ada buku teks digital boleh tengok. Okay, kalau rujuk kamu punya buku teks. Okay, ada tajuk di situ. Subtajuk dipanggil flora normal. Okay. Apa dia? Okay, flora normal ini merupakan mikroorganisma yang dijumpai dalam organisma hidup. Okay, termasuk manusia, haiwan yang tidak menyebabkan penyakit. Ada yang berfaedah, ada yang tidak ada apa-apa. Maknanya dalam badan kita ini banyak mikroorganisma yang tak berbahaya, maka itu dipanggil flora normal. Maknanya biasa. Bukanlah sesuatu yang dia biasa kalau badan kita ada mikroorganisme. Flora normal. Okey, banyak contoh. Antaranya ini. Okey, di salur pernafasan ada Staphylococcus. Okey. Di kulit ada Corynebacterium. Okey, di usus ada E. coli. Okey, apa kepentingan? Okey, antara kepentingannya kalau kamu perhatikan buku teks ada. Okey, flora normal bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Jadi oleh kerana banyak bakteria dalam badan kita dan bakteria juga makan, maka kalau ada masuk patogen atau mikroorganisma yang berbahaya,
Okey, mikroorganisma yang berbahaya itu akan bersaing untuk mendapatkan tempat makanan dan sumber nutrien lain di dalam badan. Jadi, bila ada persaingan, maka mikroorganisma yang berbahaya itu susah mau berkembang, membiak. Sebab sudah sedia ada mikroorganisma dalam badan kita. Okey, flora normal juga terdiri bakteria yang mensintesis vitamin B12 dan vitamin K. Macam cikgu cakap tadi. Di dalam badan kita ada mikroorganisma yang berfaedah. Kita akan belajar di subtajuk depan lagi. Okey, flora normal merangsang pertumbuhan tisu badan seperti tisu kolon dan tisu di dalam salur pencernaan. Maknanya, ada bakteria itu bagus untuk kita. Contoh, kalau kamu tengok yogurt, Vitagen, Yakult, itu adalah minuman-minuman yang mengandungi bakteria sengaja dibawa masuk ke dalam badan sebab bagus untuk kita. Okey, juga merangsang pembentukan antibody, sistem imunisasi. Okey, itu perihal flora normal. Apa dia? Sekumpulan mikroorganisma yang normal, yang biasa, yang wujud di dalam badan, yang tidak mendatangkan mudarat atau tidak menyebabkan penyakit. Okey, balik kita kepada PowerPoint tadi. Okey, mikroorganisma ada 5 kumpulan. Okey, ada kulat, ada alga, ada protozoa, ada bakteria dan ada virus. Kulat. Okey, kulat jangan samakan dengan kulat yang kita makan. Itu cendawan dipanggil. Sama juga kulat, tapi itu bukan kulat mikroorganisma. Cendawan itu kita nampak dengan mata kasar. Okey, ini contoh eksperimen yang kamu buat tempoh hari, kulat roti. Roti, apa-apa bahan makanan kalau dibiar lama akan tumbuh mikroorganisma, jadi buruk, jadi basi. Nah, ini contoh kulat. Okey, kalau ini kita lihat di bawah mikroskop, kita akan dapati, nah ini dia, kulat roti. Okey, struktur ini dipanggil sporangium. Okey, sporangium. Okey, yang ini sporangioform. Apa ada di dalam sporangium? Ini dia nih, sporangium. Okey, di dalam ini ada spora. Kalau ada kulat, kalau kamu jentik dia berdebu. Debu itu spora. Spora ni macam biji benih yang bulat-bulat, yang halus-halus ni. Nah, ini spora. Spora ni kalau hinggap di makanan, di tempat yang sesuai akan tumbuh jadi kulat. Okey, satu lagi struktur dipanggil yang ini nih. Macam berbenang ni. Nah, ini dipanggil hifa. Hifa. Okey, hifa ni kalau dalam tumbuhan macam akar. Okey, kira macam akar lah. Okey, menyerap air dan nutrien. Okey, cikgu ulang balik. Struktur yang membentuk bola ni, tempat simpan spora dipanggil sporangium. Tangkai sporangium. Tangkai itu dipanggil sporangioform. Kalau pecah sporangium ini akan menghasilkan spora. Apa dia? Spora itu akan bercambah menjadi kulat baru. Dan struktur yang membentuk serabut, kalau di roti yang macam kapas tu, okey, macam kapas-kapas, kamu tengok itu adalah hifa. Okey, hifa. Okey, ini kulat yang multisel, maknanya lebih dari satu sel. Ada pula kulat yang satu sel. Nah, ini satu sel. Okey, satu sel. Ini kita panggil yeast. Yeast ini banyak diguna untuk buat roti. Dicampur pada tepung supaya roti kuih itu naik. Dan yeast ini membiak secara penunasan. Apa dia? Ini.
Bahagian tertentu badannya akan membengkak dan berkembang dan lahir sel baru, anak baru. Kalau kamu tengok ni dia tengah bengkak-bengkak, maknanya dia tengah mau bertunas. Macam pokok bercambah. Okey, kita tengok perkembangan kulat. Okey, ini adalah cebisan-cebisan roti. Ini kulat lendir. Okey, kulat lendir. Bila dibiar, okey, kamu perhatikan ini. Ini hifa ni, hifa. Hifa tadi akan memanjang, bergerak ke arah makanan, memanjang ke arah makanan. Nampak macam berbenang-berbenang tu kan? Okey, ini hifa. Bila habis makanan tu, hifa tadi tidak memanjang lagi. Contoh di sini, dia memanjang, lepas tu dia berhenti. Okey, kita tengok pula yeast. Okey, di sini ada dua sel yeast. Ada sudah dia punya bengkakan ataupun tunas. Jadi yeast membiak secara penunasan. Ini akan bertambah jadi banyak. Okey, 4. Nanti bertunas lagi jadi 6 dan seterusnya. Itu sebabnya kalau mamak kita dulu buat kuih, yeast itu akan direndam semalaman. Kenapa? Supaya yeast itu berkembang, membiak. Sudah berbuih baru dicampur dengan tepung. Okey, seterusnya kita tengok alga. Alga ni dalam bahasa kampungnya kita panggil lumut. Okey, kalau kamu tengok ini ni biasa di parit-parit warna hijau tu, lendir-lendir lumut. Kalau kita perhatikan, ini contoh Spirogyra. Dia alga bentuk filamen, berbentuk berbenang. Ini 1 sel, 2 sel, 3 sel, 4 sel, 5 sel. Maknanya macam bambu, macam berbenang. Itulah Spirogyra. Dan antara ciri utama alga ialah boleh melakukan fotosintesis berwarna hijau dan sel tumbuhan. Kalau dulu dipanggil rumpire, nama lamanya rumpire. Apa dia? Rumput air. Maknanya tumbuhan di dalam air. Itulah alga. Okey, ini contoh Chlamydomonas. Alga masih, kalau kamu tengok hijau. Dan kelebihannya ada flagella. Bukan ekor, flagella. Maknanya ini boleh bergerak. Kamu tengok saiz tu, 10 mikrometer, 10 darab 10 negatif 6. Maknanya 5 titik perpuluhan. Next. Okey, ada flagella. Yang lain tu ini nukleus. Macam sel biasa yang kamu belajar dulu. Nukleus. Ini ada kloroplas. Di dalam ada klorofil. Ini dia punya binaan. Okey, tadi Chlamydomonas dalam konteks ada nukleus, ada dinding sel, ada membran sel, ada kloroplas, flagellum. Okey, ini Spirogyra yang macam bambu tadi, macam berbenang. Ada kloroplas, nukleus, macam sel tumbuhan biasa. Dan tidak semua alga berwarna hijau. Ini contoh. Alga merah jambu, pink, di Australia ni. Jadi kalau kamu jumpa kawasan yang berwarna pink, janganlah pula kamu pandai-pandai pergi kasih viral. Dunia mau kiamat lah, tasik ada jin lah. Ini fenomena biasa. Alga, ada alga merah. Okey, ini alga coklat. Kamu tengok air tu coklat. Tempat kita hijau kan? Okey, habis perihal alga. Next, kita tengok protozoa. Proto maknanya pertama. Zoa maknanya